Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So guys, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 4 which originally aku dah pernah guna sekitar pelancarannya sekitar Ogos yang lepas. Manakala ini pula adalah the latest and the greatest Oppo Find N2 ataupun Oppo Find N2 yang aku dah gunakan sekitar 1 minggu lebih macam tu lah. So dalam video kali ini, aku just nak share pendapat aku berkenaan dengan this two foldable phone untuk 2022 ini. Dan of course, nak menjawab soalan cepu mas. Which foldable yang better at least in my preference? So basically, kalau korang memang into this kind of foldable things ataupun foldable punya phone, jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, kita mulakan video ini dengan berbicara tentang unboxing experience. Sebab apa? Since this kind of foldable things ataupun foldable phone ni, dia dalam kategori segmen peranti premium dengan tanda harga yang masih lagi premium. So, pada pendapat aku, the unboxing experience need to be as good as it should be. Di mana, untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 ni, ia hanya memberikan kita kotak yang biasa dengan berbekalkan hanya kabel pengecasan, dokumentasi dan juga SIM ejector tool sahaja. Perkara-perkara lain seperti charger ke, casing ke, korang memang kena beli secara berasingan. Manakala berbeza pula dengan approach yang dibawakan oleh Oppo Find N2 ni, di mana dekat kotaknya je kita dah nampak ia lebih premium. Aksesorinya lengkap dengan kabel pengecasan, SuperVOOC 67W adapter, casing yang premium, SIM tools dan juga dokumentasi. Dan aku boleh pujilah dia punya presentation unboxingnya adalah tampak organised dan juga mewah. Betul-betul you get what you paying for. So, provided katakanlah kedua-dua peranti foldable ni pada tanda harga yang sama, just nak tanya pada korang lah. Which phone yang korang lebih prefer dia punya unboxing experience dia? So, pada pendapat aku lah, obviously untuk aku lebih prefer Oppo Find N2 punya unboxing experience, lebih lengkap dan juga lebih mewah. Seterusnya, bercerita tentang design ataupun reka bentuk. So, untuk sesebuah foldable phone, aku boleh katakan dia punya main kriteria bila bercerita tentang design, obviously akan selalu pergi ke bahagian form factor tau. Sebab apa? Korang kena faham satu benda. Foldable phone ni, dia adalah fundamentally gabungan antara telefon dan juga tablet in a single device. So, adalah penting untuk mereka ada form factor yang selesa dan sempurna. So, secara teknikalnya, Samsung Galaxy Z Fold 4 ni dia hadir dengan form factor yang lebih tinggi, lebih kurus, lebih tebal dan dia punya approach tu lebih ke arah vertical usage ketika digunakan. Dengan pilihan warna seperti grey green, phantom black, beige dan juga burgundy ni, nothing will go wrong with either of this colour. Manakala, untuk Oppo Find N2 pula, ia membawakan form factor yang lebih rendah, lebih lebar, lebih nipis dan juga lebih horizontal approach usage dia ataupun lebih landscape ketika digunakan. Dan untuk Find N2 ni, Oppo membawakan pilihan warna yang lebih versatile iaitu black, white dan juga green. Di mana untuk hitam, ia mempunyai leather texture yang sangat mewah dan juga grip ketika digunakan. Dan selain daripada dia punya tinggi rendah tadi, form factor tadi tu, ada 3 lagi distinguish factor yang aku boleh katakan penyebab kenapa aku ataupun you all akan lebih prefer this Oppo Find N2 berbanding Galaxy Z Fold 4 ini. For first, Oppo Find N2 ni adalah lebih ringan berbanding Samsung Galaxy Z Fold 4 dan ia juga adalah agak nipis, menjadikan ia sebagai sebuah foldable bukan horizontal terringan setakat ini, membuatkan pengalaman menggunakannya terasa lebih selesa dan juga natural. Yang kedua, untuk kali ini, dengan second generation flexion hinge teknologi yang dipertingkatkan pada Oppo Find N2 ni, di mana kini ia menggunakan carbon fiber dan juga aviation grade high strength alloy, so pengalaman folding dan juga unfoldingnya juga terasa lebih smooth dan juga tegap. Dan ia juga mampu untuk hold position antara 45 darjah sehingga 125 darjah seperti mana Samsung Galaxy Z Fold 4. Yang ketiga, yang paling menarik sekali adalah dalam keadaan terlipat, tiada hinge gap ataupun bukaan antara dua bahagian pada Oppo Find N2 ni berbanding the awkward gap yang ada pada Samsung Galaxy Z Fold 4. Which to be honest, anyone will agree, Oppo One looks far refined. Ia tampak lebih komplit dan finish. Tapi korang jangan get the wrong idea. I'm not saying that this Samsung Galaxy Z Fold 4 ni teruk ke, tak bagus ke, buruk ke dan lain-lain. Just saying ataupun just stating the fact that Oppo Find N2 ni basically baru second attempt untuk this foldable punya segment, tetapi mereka dah improve significantly. Malah at certain point ataupun certain angle better compared to this Samsung Galaxy Z Fold 4 yang dah masuk generasi keempat dah geng.
So, ya, aku boleh katakan Oppo Find N2 ni banyak improve dan juga belajar. Next, bercerita pula tentang paparan ataupun display. So, pada pendapat aku, untuk sebuah foldable phone ataupun apa-apa phone, display ni dia berkait rapat dengan design ataupun form factor tau. Sebab apa? Yelah, lonjong design, lonjonglah display dia. Pendek design, pendeklah dia punya display dia. So, first thing first, paparan yang dibawakan oleh Samsung Galaxy Z Fold 4 ni undoubtedly one of the best in the market for time being. Tetapi, the fact that Samsung Galaxy Z Fold 4 ni hadir dengan design reka bentuk yang lebih panjang dan juga kurus, which logically should be better in one hand usage, in reality, yang berlakunya adalah sebaliknya. Di mana, paparan luarnya adalah sangat awkwardly panjang, membuatkan nearly impossible untuk operate all corner in single hand usage. Nak krem jari aku dibuatnya. Dan even though mereka dah improve sikit berbanding Samsung Galaxy Z Fold 3 yang lepas dengan menipiskan sikit bezel paparan luar ini, yet still, pengalaman menaik pada paparan luar Z Fold 4 ni masih lagi unpleasant pada pendapat aku. Typo, salah type, salah tekan button tu tak dapat dielakkan most of the time. Apabila dibuka pula, paparan dalam Z Fold 4 ni pun undoubtedly vertically lebih luas sesuai untuk kegunaan dokumen ataupun browsing yang usually menggunakan this vertical ratio ataupun design. Tetapi in my usage, it's too big, sometimes it terasa a bit membebankan. Whereas, paparan Oppo Find N2 ni juga tak kurang hebatnya. Vivid, responsive dan yang menariknya adalah approach golden ratio yang diketengahkan tu menjadikan ia terasa lebih seamless dan juga sempurna. Paparan luarnya bagi aku cukup tinggi dan logik lebarnya membuatkan pengalaman menggunakan satu tangan adalah sangat-sangat seamless. Segala bucu dapat dicapai dengan sangat-sangat mudah. Dan yang paling penting, yang paling aku appreciate sekali adalah disebabkan paparan luarnya ni cukup lebar, pengalaman menaik pada paparan luar Oppo Find N2 ni adalah jauh lebih relevan umpama seperti menggunakan telefon pintar normal. I don't know how to convince you guys, but I just love the fact that how Oppo Find N2 ni fits nicely in one hand and is more practical for daily usage. Apabila dibuka pula, paparan utama Oppo Find N2 ni even though tak sebesar Samsung Galaxy Z Fold 4, tetapi the size just horizontally cukup besar. Dan this horizontal approach adalah sangat sesuai untuk kegunaan multitasking seperti split screen, which feels and looks well balanced. Dan bila bercakap pasal display untuk sebuah foldable phone ini, kita of course tak dapat lari daripada bercerita tentang kesan lipatan atau terma popularnya, crease. Dan di sini ianya jadi semakin berbeza dan juga menarik. Even though tiada gap pada lipatan Oppo Find N2, which secara logiknya sepatutnya akan mewujudkan lipatan yang lebih tajam, tetapi sebaliknya terjadi, di mana menariknya, crease-nya adalah significantly less visible berbanding Samsung Galaxy Z Fold 4 yang ada gap pada lipatannya, yang again, logically kurang tajam lipatannya lah. So, dengan kurangnya kesan crease ini, membuatkan pengalaman menggunakan scrolling across the screen dan melayani konten pada Oppo Find N2 ni terasa lebih best, lebih seamless. Aku tak tahu macam mana Oppo Find N2 ni menidakkan basic logic foldable phone punya display ni, tapi mereka memang, surely genius. So basically apa aku boleh katakan pada korang adalah Oppo Find N2 ni sukses in both world, as a phone dan juga as a tablet. Di mana aku boleh katakan dia punya paparan dia berkualiti dan dia punya ratio dia aku boleh katakan reasonably right. Now bercerita pula tentang kamera videografi, which previously in the foldable punya arena bab kamera ni taklah ditekankan sangat. It's a good but not as good as a flagship punya device yang normal. Tapi untuk kali ini aku boleh nampak both of these device membawakan approach yang sangat-sangat ekstrim dan juga berbeza. Di mana untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 ni, dia hadir dengan triple sensor utama, iaitu 50MP wide angle, 10MP telephoto lens dan juga 12MP ultra wide angle di bahagian belakang. Manakala di paparan luarnya pula, ia menempatkan selfie kamera 10MP dan untuk paparan utama, 4MP selfie kamera dengan teknologi under display yang cuba diketengahkan. Manakala untuk Oppo Find N2 ni pula, ia hadir dengan triple sensor utama juga, iaitu 50MP Sony IMX890 untuk wide angle, 32MP Sony IMX709 untuk telephoto lens, dan 48MP IMX581 untuk ultra wide angle. Bagi selfie kamera untuk paparan luar ataupun cover screen pula, ia menempatkan 32MP selfie kamera dan untuk paparan utama juga 32MP selfie kamera di bahagian atas kiri paparan utama tersebut. Dan untuk kali ini juga, Oppo Find N2 ni juga diberikan sentuhan Hasselblad color calibration dan juga Oppo own imaging chip iaitu Mary Silicon X yang terkenal pada siri flagship Oppo Find X5 Pro yang lepas. Malahan ketika event Inno Day tempoh hari,
Oppo siap-siap dah tease dah inovasi terkini mereka. New generation chip, Mary Silicon Y pula geng. Yang X ni pun dah mantap, tak sabar aku nak test yang Y nanti. So, pastikan korang stay tune dekat channel Izami Gadget ni. Dan selain daripada itu, kedua-dua peranti ini juga hadir dengan own camera software bagi mengambil peluang flex mode yang ada pada sebuah foldable phone, which both adalah unique on their own ways. Both of the device mampu menghasilkan selfie ataupun selfie portrait yang cantik dan juga kemas most of the time. Tetapi apabila kita ke bahagian paparan utama, under display selfie kamera yang ada pada Samsung Galaxy Z Fold 4 adalah sangat-sangat menghampakan. Kemudian kita beralih ke kamera utama, kamera belakang. Again, dekat sini kita boleh katakan both mampu menghasilkan gambar yang sangat cantik dan juga menarik. Cumanya seperti yang aku cakap tadi, Oppo Find N2 ni menghasilkan tona warna yang lebih natural berbanding Samsung Galaxy Z Fold 4. Yet again, nothing wrong with either of this option atau this color. Pengawalan cahayanya juga adalah lebih baik pada Oppo Find N2 ni, di mana kelebihan yang dibawakan oleh chip Mari Silicon X ini. Untuk night shot pula, keduanya dengan mudah dapat capture situasi malam dengan baik. Cumanya again, pengawalan cahaya yang baik pada Oppo Find N2 ni membuatkan gambar malam lebih mudah ditangkap, diproses serta most of the time lebih kurang noise ataupun hingarnya. Dan last but not least, untuk bahagian video pula, di mana dalam cubaan rakaman 4K 60fps aku ni, kedua-dua peranti ini mampu merekod dengan cukup baik, cukup kemas, cukup tajam dan cukup stable most of the time. Overall, apa aku boleh katakan seperti aku jelaskan tadi tu, both of these foldable phone could capture a great photo, a great video, seriously. Akhirnya, ia bergantung pada korang punya preferences, korang punya selera. Mana satu yang lebih korang prefer. Now, bercerita tentang prestasi, performance. Dekat bab ni kita cerita ringkas je lah. Sebab apa? Spec-wise on the sheet, dia adalah identically lebih kurang sahaja. Semuanya adalah latest punya spec belaka. Di mana kedua-duanya, iaitu Samsung Galaxy Z Fold 4 dan juga Oppo Find N2 ni, hadir dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan tetapan 12 ataupun 16GB of RAM berserta dengan pilihan storan daripada 256GB sehingga 512GB. Kedua-duanya juga running on operating system. Samsung dengan dia punya One UI lah, 4.1.1 dengan Android 12, manakala Oppo dengan Color OS 13 berasaskan latest Android 13. Dari segi bateri pula, Samsung Galaxy Z Fold 4 ni hadir dengan 4400 mAh, manakala Oppo Find N2 ni dengan 4520 mAh, which both can offer all day usage, memang tak ada masalah langsung lah. Tetapi yang membezakannya adalah dari sudut pengecasan, di mana Oppo Find N2 ni dia offer faster 67W Super VOOC charging speed, which nearly triple compared to the Z Fold 4 yang masih lagi pada takut 25W macam itulah. Kemudian Oppo pun bagi free fast charging punya adapter pula tu. Samsung tak ada. So, performance-wise, macam aku cakap tadi, both adalah identical. Cumanya mungkin Oppo Find N2 tu nampak a bit updated sikit lah dengan dia punya software yang latest dan lain-lain. Tapi apa aku boleh katakan, kedua-duanya mampu memberikan pengalaman flagship yang sebenar. So, secara kesimpulannya, menjawab soalan utama tadi, which foldable phone better? Susah nak jawab soalan tu sebenarnya sebab apa? Dua-dua agak bagus. Tapi kalau tanya pada aku, in my preference, personal opinion, aku lebih prefer Oppo Find N2 ni in many ways actually. Aku suka the fact that unboxing experience dia tu mewah, lepas tu lengkap pula tu. Aku juga suka the fact yang design dia tu which relate to the display ratio adalah relevant dan juga berkualiti. Aku juga suka the fact that kamera dan juga videonya juga cantik dan juga penuh dengan features. Dan last but not least, aku juga suka the fact ia menawarkan latest performance grade dengan fast charging which sangat essential pada modern era ini. All this alone pada pendapat aku really define how a foldable phone should be. A perfect phone to be used and a perfect tablet when needed in a single body. Not saying that Samsung Galaxy Z Fold 4 tu unreasonable ke, crap ke, apa-apa ke. But aku harap Samsung at least can learn something from Oppo for their next foldable. How not just being the first in everything, but also do the things right and relevant. So, untuk info-info yang lebih lanjut, korang boleh check it out link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.